Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baru sebentar tadi berita mengejutkan seluruh Malaysia tentang peletakan jawatan seorang presiden parti di dalam Barisan Nasional, orang besar di dalam Barisan Nasional, iaitu Wee Ka Siong. Wee Ka Siong pada kemarin telah mengumumkan bahawa beliau meletak jawatan untuk jawatannya sebagai pengerusi MCA untuk bahagian Johor Bahru, dan tidak lagi akan mempertahankannya dalam pemilihan parti kali ini. Wee Ka Siong berkata, sepanjang pemilihan parti MCA di peringkat bahagian dan cawangan baru-baru ini terdapat banyak perubahan yang berlaku. Wow. Kemudian selepas itu beliau dikecam kerana dikatakan melarikan diri daripada tanggungjawab beliau. Beliau dikecam kerana dikatakan didakwa tidak bertanggungjawab dan cuba untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab. Kemudian Wee Ka Siong muncul semula dan menepis dakwaan yang kononnya beliau tidak bertanggungjawab ke atas peletakan jawatannya itu. Beliau dikecam kerana beliau dikatakan meninggalkan tanggungjawab itu ataupun jawatan beliau di dalam MCA itu kerana beliau dituduh lari daripada tanggungjawab kerana tidak melatih bakat baru sebagai pemimpin parti untuk MCA. Walaupun begitu, Wee Ka Siong muncul dan menepis dakwaan itu. Beliau berkata, hakikatnya beliau telah pun sedaya upaya untuk melahirkan, mencungkil dan mempromosikan bakat-bakat baru, iaitu pelapis MCA yang muda serta berwibawa. Beliau berkata demikian, buktinya ialah 10 orang muka baru daripada keseluruhan 15 calon MCA telah pun dicalonkan dalam pilihan raya negeri PRN Johor yang lalu. Katanya ini menunjukkan bahawa komitmen parti di dalam memberi ruang dan peluang luas kepada akar umbi, khususnya pelapis MCA. Katanya menerusi satu laman Facebook beliau pada hari Isnin yang lalu, itu kemarin. Semalam Wee Ka Siong telah pun mengumumkan bahawa dia telah meletak jawatan sebagai pengerusi MCA bahagian Johor Bahru dan beliau tidak akan mempertahankan jawatan tersebut di dalam pemilihan parti pada kali ini. Okey, so dia tidak meletak jawatan sebagai presiden, tapi dia meletak jawatan sebagai ketua bahagian, sebagai pengerusi MCA bahagian Johor Bahru. Okey, jadi kenapa sebabnya kita tunggu nantilah, satu persatu akan pasti terbongkar. Dan tanpa Wee Ka Siong, sepanjang pemilihan parti di MCA di peringkat bahagian dan kawasan cawangan baru-baru ini terdapat banyak perubahan berlaku. Katanya ramai pemimpin atau penyandang telah mengambil keputusan berundur dan untuk memberi laluan kepada muka-muka baru. Ini bukan hanya berlaku di MCA bahagian Johor Bahru, sebaliknya di seluruh negara, kata pemimpin veteran daripada MCA itu. Beliau berkata ia adalah satu yang baik. Demokrasi dalam parti kekal subur dan segar, ujarnya. Wow, ini mungkin satu petanda yang baik untuk UMNO juga mungkin patut melakukan perkara ini untuk rebranding semula, iaitu orang-orang lama patut digantikan dengan orang baru dengan dasar yang baru supaya ada rebranding. Saya fikir Zahid Hamidi perlu mengikut jejak langkah Wee Ka Siong. UMNO perlu mengikut MCA, bukan untuk meletak jawatan sebagai presiden, tapi untuk
cuba melahirkan pemimpin baru untuk membuka ruang luas kepada pemimpin-pemimpin muda untuk memastikan bahawa parti akan terus relevan, subur dan diterima oleh generasi yang baru di Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Baru-baru ini pemimpin bersatu mendedahkan kononnya ada 10 orang at least yang akan join Perikatan Nasional. Dan kemudian digembar-gemburkan 10 orang ini adalah warlord ataupun panglima perang yang cukup berpengaruh, cukup besar di dalam UMNO. Kemudian dubdab semua diam. Kita tunggu siapa dia. Kita tunggu siapakah yang dimaksudkan ini. Siapa dia yang akan bakal menjadi orang yang melompat ke parti Perikatan Nasional. Terutamanya kalau mereka itu ahli parlimen. Adakah mereka akan terpaksa untuk meletak jawatan sebagai ahli parlimen? Kemudian ada pilihan raya negeri yang terpaksa dibuat semula. Pilihan raya negeri pula. Pilihan raya kecil dibuat semula, tapi tak ada desas-desus. Sampai sekarang tiba-tiba Hamzah Zainuddin mengumumkan perkara tentang 10 orang warlord itu. Baru-baru ini Hamzah Zainuddin berkata tak lama lagi akan diumumkan 10 orang ini. 10 orang yang disebut sebagai warlord. Dan Hamzah Zainuddin berkata itu semua akan diumumkan mengikut perancangan disesuaikan dengan program yang sudah pun dirancang oleh Perikatan Nasional. Cuma saja sekarang ini yang kita nak tengok siapakah mereka ini. Menurut beliau, pemimpin bersatu itu mendedahkan bahawa kumpulan berkenaan itu terdiri daripada 10 orang panglima perang yang telah disisihkan oleh UMNO. Siapa yang telah disisihkan ini? Adakah mereka yang sudah pun digantung keahlian, dipecat daripada UMNO, ataupun tak dipecat, tak digantung, cuma saja kerana mungkin dah tak berkesan, dah tak ada lagi impak besar di dalam UMNO, jadi tidak lagi diperhatikan sangat. Menurut Hamzah Zainuddin, beliau berkata insyaAllah kita tengah buat perancangan dan akan umumkan dalam waktu yang terdekat untuk disesuaikan dengan program kita, dia kata. Jadi persoalan yang paling besar yang kita nak bincangkan ialah siapakah 10 orang ini. Yang kita tahu setakat ini, nama-nama yang telah pun amat ketara yang kita boleh jangka telah disisihkan oleh UMNO ialah Hishamuddin Hussein dan juga beberapa yang lain yang telah digantung keahlian, termasuklah rakan kepada Khairi Jamaluddin di dalam podcast di YouTube yang selalu ditayangkan. Tapi adakah mereka akan mengambil keputusan itu, termasuk Khairi Jamaluddin? Kerana secara terbuka, terang-terangan Muhyiddin Yassin telah pun mengaku bahawa ia memang ada tawaran yang telah diberikan kepada Khairi Jamaluddin, iaitu sekiranya Khairi Jamaluddin join bersatu, beliau secara otomatiknya ditawarkan, belum tentu lagi, belum sah lagi, baru ditawarkan. Segala sesuatu boleh berubah. Politik Malaysia ini banyak dinamik dia, perubahan demi perubahan setiap hari berlaku. Adakah Khairi Jamaluddin akan ikut kepada bersatu? Dan adakah beberapa orang lagi, contohnya Ismail Sabri Yaakob, pun akan masuk juga kepada Perikatan Nasional? Kita tak tahu. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob belum ada lagi pembayang yang jelas. Dan saya fikir, bagi saya tak. Walaupun ramai orang fikir mungkin taklah. Tapi Hishamuddin Hussein pun
belum tentu lagi. Sebab susul galur keturunan Hishamuddin Hussein dengan UMNO ini sangat rapat dan mempunyai sejarah yang sangat besar. Jadi tak pasti kalau dia sanggup untuk meninggalkan susul galur keturunan yang amat rapat dengan beliau ini. Okey, jadi pada pendapat anda, siapakah yang dimaksudkan oleh Hamzah Zainuddin sebagai warlord yang bakal menyertai Perikatan Nasional itu, yang akan diumum tak lama lagi? Dan kalau memang betul mereka ini ahli parlimen yang menang bersama dengan Barisan Nasional UMNO, adakah kita akan melihat pilihan raya kecil akan berlaku? Kerana di dalam perlembagaan Malaysia yang baru ataupun sudah pun diumumkan, diluluskan di Dewan Rakyat bahawa akta anti lompat parti sudah pun dikuatkuasakan dan mereka tak boleh nak lompat suka-suka. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia, kita jaga kita. Bye bye.